Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada sidang penonton yang dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sama ada anda beragama Islam ataupun tidak beragama Islam, saya doakan kita semua akan bertemu dengan jalan kebenaran, mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Sidang penonton sekalian, dalam pertemuan kali ini saya akan bicarakan tentang kelompok ataupun domination yang ada dalam agama Kristian. Secara asasnya, agama Kristian dalam agama Kristian terdapat banyak kelompok ataupun sekta ataupun domination ataupun perkataan yang lebih mudah untuk difahami dalam bahasa Melayu di konteks negara Malaysia ini, mazhab. Namun demikian, walaupun terdapat banyak kelompok domination yang ada dalam agama Kristian ini, kita boleh bahagikan Kristian secara umumnya kepada dua kelompok yang besar, iaitu kelompok yang berpegang kepada akidah Tauhid dan kelompok yang berpegang kepada akidah Trinity. Ini dua kelompok besar, Christian Tauhid dan juga Christian Trinity. Dalam pertemuan ini saya akan bicarakan dua kelompok ini secara umum dahulu. Jadi kelompok yang pertama, kelompok Tauhid, kelompok yang kedua, kelompok Trinity. Kita bicarakan dahulu kelompok Tauhid. Kelompok Tauhid ataupun juga dikenali sebagai kelompok monotheism. Di perkataan mono satu, theism perkataan theos, ini perkataan Greek ya, monotheos, iaitu kelompok yang percaya bahawa Tuhan Allah Maha Esa, Tuhan hanya satu. Dalam kelompok ini, mereka percaya bahawa the Father adalah satu-satunya Tuhan yang Esa. Manakala Jesus bukan Tuhan. Jesus adalah insan yang mulia yang diutuskan Tuhan ke muka bumi ini untuk mengajak Bani Israel kembali berpegang kepada ajaran Tuhan yang sebenar. Di samping Tuhan memberikan kitab Injil, Tuhan juga memerintahkan Jesus untuk melaksanakan ajaran kitab Taurat dan kitab para Rasul sebelum Jesus. Ciri utama yang membezakan di antara kelompok Tauhid dengan kelompok Trinity ialah konsep ketuhanan, di mana keyakinan mereka mempercayai bahawa Tuhan Maha Esa, Jesus hanya seorang Rasul, bahkan mereka menyatakan bahawa kelompok yang berpegang kepada akidah Trinity adalah kelompok yang syirik, melakukan syirik. Ini dijelaskan oleh Karen Armstrong dalam buku beliau The History of God, menjelaskan bahawa kelompok Unitarian atau kelompok Tauhid percaya bahawa kelompok yang berpegang kepada akidah Trinity adalah kelompok yang syirik. Mereka percaya bahawa ajaran Jesus adalah selari dengan ajaran para Rasul sebelumnya, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan mereka juga meyakini asasnya Jesus adalah seorang utusan yang diutuskan kepada Bani Israel. Oleh itu, konsep ketuhanan yang ada dalam agama Kristian Tauhid ini sama konsepnya dengan akidah yang dipegang oleh masyarakat Yahudi, Bani Israel. Kemudian kelompok ini terus berkembang dan dipelopori oleh seorang yang bernama Arius, seorang bishop di Alexandria, Mesir, yang lahir pada tahun 256 dan meninggal pada tahun 336. Gerakan yang dipelopori ataupun diketuai oleh Arius ini akhirnya dikenali sebagai gerakan Arianism. Oleh itu, apabila seorang itu membicarakan
tentang kelompok tauhid dalam agama Kristian biasanya akan mengaitkan dengan gerakan Arianism. Gerakan ini terus berkembang sehinggalah sampai kurun yang keempat apabila berlakunya the Council of Nicaea. Apabila gerakan ini terus berkembang, dalam masa yang sama gerakan Trinity juga timbul. Di kala itu gerakan Trinity dipimpin ataupun diketuai oleh seorang yang bernama Athanasius. So gerakan Athanasius percaya pada konsep Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God, but they are not three God. They are one God. Perhatikan di sini perbezaan yang jelas di antara kelompok Unitarian dan kelompok Trinity ialah konsep ketuhanan. Dalam konsep Trinity, mereka percaya bahawa tiga-tiga ini, God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. But they are not three God. They are one God. Mereka bukan tiga Tuhan, mereka adalah satu Tuhan. Ataupun dalam bahasa Melayu lebih dikenali dengan nama Tritunggal. Pada tahun 325 Masihi, apabila berlakunya pertelagahan yang berpanjangan di antara kelompok Tauhid dan kelompok Trinity ini, sehinggakan berlakunya di antara mereka permusuhan yang amat ketara, menyebabkan pemimpin negara ketika itu yang memerintah Palestin, Konstantin, telah pun mengadakan konsel yang pertama dalam sejarah agama Kristian. Dan konsel ini dinamakan Council of Nicaea. Council of Nicaea untuk membincangkan akidah rasmi bagi penganut agama Kristian. Tentang Council of Nicaea saya telah pun bincangkan dalam video sebelum ini. Jadi polemik yang berpanjangan di antara kelompok Tauhid dan kelompok Trinity ini akhirnya dibawa ke meja perundingan pada tahun 320 Masihi di Nicaea yang sekarang berada di negara Turki. Namun demikian, satu perkara yang perlu anda fahami bahawa Konstantin tidak beragama Kristian. Beliau adalah seorang yang beragama paganism yang percaya pada konsep Trinity juga, bahawa the Father is God, the Mother is God, the Son is God. Cuma bezanya dalam agama Kristian nyatakan bahawa God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Namun konsep Trinity itu adalah konsep yang dipegang oleh Konstantin. Lebih kurang 376 bishop datang ke seluruh dunia untuk membincangkan apakah akidah rasmi bagi agama Kristian. Lihat di sini dua kelompok yang berbeza, kelompok Tauhid yang dipimpin oleh Arius, kelompok Trinity yang dipimpin oleh Athanasius. Dan kehadiran bishop membawa lebih kurang 70 Injil bersama mereka untuk menguraikan ayat-ayat dalam Injil tentang ketuhanan Jesus. Sama ada Jesus Tuhan ataupun tidak. Ini adalah percanggahan yang cukup jelas di antara kelompok Trinity dan kelompok Tauhid. Akhirnya dalam Council of Nicaea ini, di antara perkara yang diputuskan dalam Council of Nicaea ini ialah yang pertama, Council ini menerima ketuhanan Jesus. Jesus adalah Tuhan yang sama tarafnya dengan the Father. Kemudian dalam Council ini juga memutuskan daripada 70 Injil yang ada, mereka memutuskan hanya 4 sahaja Injil yang diterima, iaitu Injil Matthew, Injil Mark, Luke dan John. Matthew, Mark, Luke dan John. Dan selebihnya Injil ini perlu dihapuskan, perlu dibinasakan. Walaupun mendapat penentangan yang kuat daripada kelompok Arius,
ataupun gerakan Arianism, Konstantin menggunakan kuasanya telah meletakkan akidah Trinity sebagai akidah rasmi. Walaupun diberitakan bahawa majoriti bishop yang hadir menyokong akidah Tauhid. Bermula pada waktu inilah akidah Trinity diisytiharkan sebagai akidah rasmi bagi penganut agama Kristian. Selepas The Council of Nicaea, terdapat beberapa konsel-konsel yang lain membincangkan beberapa perkara tentang ketuhanan dan juga beberapa syariat yang ada dalam agama Kristian. Namun demikian, pokok asasnya ialah asasnya bahawa penyelesaian tentang akidah Tauhid dan akidah Trinity ini telah pun diselesaikan dalam The Council of Nicaea pada tahun 325 Masihi. Namun demikian, kelompok Arianism terus mengembangkan dakwahnya. Arius sendiri pergi ke Alexandria, Mesir, dan ada kelompoknya yang pergi ke Syria, dan ia terus berkembang dalam beberapa sekta yang berbeza, namun persamaannya ialah mereka percaya pada Tuhan yang Esa, mereka percaya pada akidah Tauhid ataupun akidah monoteism. Dan di kala ini ada lebih pada 25 domination yang ada di seluruh dunia yang berpegang pada akidah Tauhid. Antara kelompok ini dikenali sebagai gerakan Arianism ataupun Unitarianism, penyaksian Jehovah, Christian Judaism, gerakan Sabellianism dan nama-nama yang lain, di mana asas mereka percaya bahawa Tuhan Maha Esa, Jesus, hanyalah seorang utusan yang diutuskan oleh Tuhan kepada manusia ini. Dan bermula pada ketika itu jugalah kelompok Trinitarian terus berkembang sehinggalah pada tahun 380 agama Kristian telah pun menjadi agama rasmi kepada kerajaan Romawi. Ini berarti kerajaan Romawi pada tahun 380 telah pun menjadi kerajaan yang bertunjangkan agama Christian Trinity. Namun demikian, Kristian juga terus berkembang, ya. Terus berkembang. InsyaAllah saya akan bicarakan lebih detail nanti sekta-sekta yang ada dalam agama Christian Trinity. Secara asasnya begitu banyak kelompok yang ada, tapi kita boleh bahagikan kepada 4 kelompok yang penting. InsyaAllah saya akan bincangkan kemudian. Yang pertama, kelompok Kristian Katolik. Yang kedua, kelompok Kristian Ortodoks, sama ada Ortodoks Timur ataupun Ortodoks Barat. Kemudian yang ketiga, kelompok Protestan. Kelompok Protestan. Ini 3 kelompok yang besar, dan ada satu lagi kelompok yang besar juga, iaitu kelompok Anglican dimasukkan dalam kelompok Protestan. Tetapi kelompok-kelompok yang besar dalam agama Kristian ini boleh dibagikan 3 yang besar ni: Ortodoks, Katolik dan juga Protestan. Ada beberapa perbezaan dalam sakramen ataupun upacara ibadat, namun kesemua kelompok ini berpegang pada konsep Trinity. The Father is God, the Son is God, the Holy Ghost is God. But they are not three God. They are one God. Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tetapi mereka bukan 3 Tuhan. Mereka adalah satu Tuhan. Dan kelompok Trinitarian ini terus berkembang. Dan kalau kita perhatikan dalam waktu ini, terlalu banyak sekta-sekta yang ada dalam agama Kristian, lebih daripada 300 sekta dalam Trinity sahaja. Kalau kita nak perincikan satu-satu, begitu banyak, ya. Bahkan bukan itu sahaja, kitab suci mereka pun berbeza jumlahnya. Kitab suci mereka berbeza jumlahnya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam perbincangan tentang kitab-kitab suci agama Kristian, telah pun saya bincangkan dalam video sebelumnya. Mungkin dalam gambaran secara kasar boleh kita gambarkan di sini bahawa kelompok Katolik percaya bahawa kitab mereka ada 73 semuanya.
Manakala kelompok Protestan percaya bahawa kitab mereka hanya ada 60 buah buku. Manakala kelompok Ortodoks pula percaya Bible mengandungi 80 buah buku. Kita lihat, perhatikan kat sini ya. Saya ulang balik. Kelompok Ortodoks percaya Bible mengandungi 80 buku semuanya. Manakala kelompok Katolik percaya jumlah buku mereka ialah 73. Manakala kelompok Protestan percaya bahawa kitab Bible mereka mengandungi 66 buku. Jadi bukan hanya sakramen ataupun adat ibadat mereka berbeza, bahkan sumber rujukan mereka juga berbeza. Kelompok Protestan nyatakan bahawa kitab-kitab yang selain 66 buku ini tidak boleh diterima, bukan kitab yang autentik. Dan secara dasarnya majoriti penganut agama Kristian adalah daripada kelompok Kristian Katolik. InsyaAllah kita akan lihat dalam video akan datang perbezaan antara Kristian Katolik, Protestan dan juga Ortodoks. Saya akan jelaskan lebih detail. Sekian sahaja untuk kali ini dalam perbincangan kita. Dua kelompok Kristian yang besar, iaitu kelompok Tauhid ataupun Monotheism dan juga kelompok Trinity ataupun Tritunggal. Jumpa anda dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.